Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini cikgu akan meneruskan dengan bab yang terakhir dalam tingkatan 5 iaitu bab yang ke-9, rancangan perniagaan. Hari ini cikgu akan menyentuh topik yang pertama iaitu pengenalan kepada rancangan perniagaan ataupun RP. Cikgu pecahkan kepada 3 bahagian iaitu yang pertama, definisi RP, yang kedua, tujuan RP dan yang ketiga, kepentingan RP. Kita lihat elemen yang pertama dahulu iaitu definisi RP. Apa itu RP? RP merupakan satu dokumen bertulis yang disediakan oleh usahawan untuk menggambarkan perancangan, program, aktiviti dan langkah dalam perniagaan bagi memulakan ataupun memajukan usaha perniagaannya. Yang kedua adalah tujuan RP. RP disediakan adalah yang pertama sebagai garis panduan untuk menentukan hala tuju. Sebenarnya, RP ini adalah dokumen yang kita bina untuk melihat apakah hala tuju, apakah misi, visi dan juga objektif syarikat pada masa hadapan. Yang kedua, sebagai rujukan pengurusan. RP digunakan oleh pihak pengurusan sama ada atasan, pertengahan atau bawahan untuk dirujuk supaya tidak tersasar daripada apa yang ingin dicapai. Contohnya, pengurus pengeluaran mungkin memerlukan RP untuk melihat bahan-bahan dan juga jumlah bahan yang diperlukan dalam penghasilan produk. Dan seterusnya, pengurus sumber manusia mungkin memerlukan RP untuk merujuk jumlah pekerja yang diperlukan oleh setiap jabatan-jabatan dalam perniagaan. Yang ketiga, RP dibina disebabkan untuk dijadikan sebagai alat kawalan. RP adalah sebagai satu rujukan untuk kita melihat ataupun mengawal standard dan juga prestasi dalam perniagaan. Sama ada kita dapat mencapai apa yang dirancang dalam RP ataupun tidak. Jadi RP ini dijadikan sebagai batu loncatan untuk kita melihat apa yang bakal kita capai, apa keuntungan yang kita bakal dapat. Dan yang keempat, RP dibina sebagai alat mengukur kecekapan dan keberkesanan. Jadi bila ada RP, kita dapat ukur adakah kita ini dapat berada di landasan yang betul mengikut apa yang telah kita rancang dalam RP. Okey, jadi kita boleh ukurlah sama ada kita ini cekap ataupun tidak berdasarkan RP yang telah kita bina. Dan yang terakhir, RP adalah merupakan sebagai dokumen sokongan. RP lazimnya digunakan oleh usahawan untuk memohon pinjaman ataupun pembiayaan daripada bank dan juga institusi kewangan seperti MARA dan juga syarikat-syarikat kewangan yang lain. Dan juga RP ini jadikan sebagai dokumen sokongan untuk kita memberi kepada pelabur supaya mereka yakin untuk melabur dalam syarikat kita. Elemen yang ketiga adalah kepentingan RP. RP lazimnya sangat penting kepada pihak dalam dan juga pihak luar yang terlibat dengan organisasi. Yang pertama, RP sangat penting untuk usahawan kerana RP ini mengandungi perancangan strategik iaitu jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi. Jadi ia bertindak sebagai suatu alat strategik dan juga panduan untuk mencapai matlamat dan hala tuju yang telah ditetapkan. Yang kedua, RP penting kepada pembiaya kewangan. Kenapa? Pembiaya kewangan di sini merujuk kepada bank dan juga institusi kewangan seperti MARA. Jadi RP penting kepada pembiaya kewangan kerana ia bakal ataupun dapat meyakinkan bank-bank ini apabila mereka melihat dokumen, mereka yakin bahawa mereka perlu ataupun berminat untuk memberi pinjaman kepada syarikat kita ataupun perniagaan kita. Okey, dan yang seterusnya yang ketiga, RP sangat penting kepada bakal pelabur atau pekongsi kita. Kerana RP ini memberi keyakinan kepada pelabur ataupun bakal pembeli share kita tentang hala tuju dan juga apabila dia melihat kepada keuntungan yang telah kita lakarkan dalam RP, jadi bakal pelabur ini akan berminat untuk berkongsi dan juga melihat kemampuan syarikat kita. Pihak yang keempat yang sangat penting dalam RP ini adalah pembekal atau pemutang. RP penting untuk disediakan kepada pihak ini bagi memberikan keyakinan bagi mendapatkan pembelian bahan mentah secara kredit. Jadi pembekal ini adalah pembekal bahan mentah. Okey, yang kelima, pelanggan. RP sangat penting untuk menyampaikan maklumat tentang produk kita. Apa keistimewaan, apa kelebihan produk kita
kepada pelanggan. Jadi ia akan memberi keyakinan bahawa perniagaan dan juga produk kita ini sesuai dibeli oleh pelanggan. Dan yang terakhir adalah pekerja. RP sangat penting untuk membina keyakinan dalam kalangan pekerja supaya berkhidmat dalam perniagaan kita, dan juga menjadi alat komunikasi terpenting supaya pekerja ini dapat melihat di bahagian mana dia bekerja dan apa yang perlu dilakukan melalui tugas-tugas yang kita telah senaraikan. Kesimpulan yang untuk hari ini kelas adalah yang pertama, kita telah mempelajari tentang definisi rancangan perniagaan, iaitu dokumen bertulis yang disediakan oleh usahawan, gambaran perancangan, dan yang terakhir elemennya adalah bagi memula dan memajukan perniagaan. Yang kedua, kita telah melihat tentang tujuan RP. Terdapat 5 tujuan, iaitu garis panduan, rujukan, alat mengukur, alat kawalan dan juga dokumen sokongan. Dan yang terakhir, kita telah mempelajari tentang kepentingan RP, iaitu di mana kita melihat apa kepentingan RP kepada 6 pihak, iaitu usahawan, pembiaya, bakal pelabur, pembekal, pelanggan dan juga pekerja. Cuma sekarang pelajar perlu membezakan antara ke-6 pihak ini dan apa kepentingan pada pihak ini, iaitu usahawan, iaitu peniaga itu sendiri, pembiaya iaitu bank, bakal pelabur iaitu rakan kongsi ataupun pembeli share, yang keempat pembekal iaitu orang yang membekalkan bahan mentah, yang kelima pelanggan iaitu orang yang membeli produk kita, dan yang keenam iaitu pekerja kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan cikgu harap kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya dalam grup. Itu saja. Sekian, terima kasih.